Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Wasalisatu asyarata, yang ke-13 pada sunat hayat dalam solat itu al-iftirash. Apa duduk iftirash? Macam mana? Bi ayya jalisa ala ka'bi yusrahu, iaitu caranya dia duduk di atas buku lali kiri, kaki kiri, buku lali kaki kiri, bihaitsu yali zahruha al-ardh, sekira-kira mengikuti belakang buku lali itu, bahagian belakang buku lali itu ke atas lantai. Maksudnya buku lali ada dua, kita duduk dekat sebelah, yang sebelah satu lagi tu dekat atas lantai, gitulah. Wa yansibu yumnahu, dan dia angkat, dia jongkitkan kaki kanan dijongkit, artinya tapak kaki kanan tu dijongkit. Wa nasaba tu jongkit. Wa yansibu atrafa asabi'ahu minha lil qiblah, dan dia letakkan ujung jari kaki dia tu pada minha ni qadam kot, tengok tak ada tempat baliknya. Jadi kalau qadam dan ka'ab ni dia muannas sebab dia berpasang kan, dia ada dua tapak kaki, dua buku lali, jadi berpasang, hukum dia muannas lah. Dan dia meletakkan hujung jari kaki dia tadi tu pada qadam tapak kaki tu, semua menghadap kiblat, lil qiblah, menghadap kiblat. Pastikan semua jari tu menghadap kiblat semua, lima-lima tu hadap kiblat. Yang sunnahnya begitu. Kalau tak boleh, maka sekurang-kurangnya ibu jari pun cukup lah, kan. Jangan tak ada langsung terlipat macam tu, tidak sunnah lah. Yaf'alu dhalika fi jam'i al-jalsat al-khamsi, dia buat macam tu pada semua duduk yang lima. Apa dia? Wahya al-julusu baina sajdataini, dia duduk antara dua sujud, dengan iftirash wal julus li tasyahudil awal, dan duduk untuk bertasyahud awal, tahiyat awal kita kata. Iftirash cara dia. Wal julus al masbuq, dan duduk orang yang masbuq. Orang masbuq dia tengok imam dah duduk tahiyat akhir, dia tak boleh lah ikut duduk macam tahiyat akhir tu, sebab dia bukan tahiyat akhir lagi, dia duduk iftirash. Imam duduk tawarruk, dia duduk iftirash. Bagi orang masbuk masuk kemudian. Wa julusus sahwi, duduk antara dua sujud, orang sujud sahwi kan, sujud sahwi, dia dua sujud, tengah-tengah tu dia duduk dengan iftirash. Wa julusul musalli qa'idan lil qira'ah, dan duduk bagi orang solat duduk. Orang solat duduk tak boleh berdiri kan, duduk dia macam mana? Iftirash lil qira'ah, untuk baca surah al-Fatihah dan surah yang lain surah Fatihah. Dia Fatihah kedudukan masih berdiri, tapi dia tak boleh berdiri, dia solat lah duduk. Duduk dia iftirash. Warabi'atu asyarata, dan yang ke-14 pada sunat hayat itu ialah tawarruk, duduk tawarruk. Wa huwa kal iftirash, dia macam duduk iftirash juga, lakinna yakhruju yusrahu min jihati yaminihi, tapi keluar dia punya kaki kiri itu ke kanan. Dia tertolak ke kanan. Kalau duduk iftirash tu dia duduk atas buku lali, tapi duduk tawarruk ni dia tak duduk atas buku lali, sebab buku lali tu dah ditolak ke kanan, manakala dia punya wayalsiqu warakahu bil ardi, dia punya punggung tu melekap ke lantai.
Dia duduk atas lantai, dia punya kaki kiri yang dia duduk pada tahiyat awal tu, dia duduk tahiyat awal, duduk atas kaki kiri kan. Yang ni tak, kaki kiri dia tolak ke kanan dan dia duduk atas lantai. Lil itba' sebagai mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Fil jalsatil akhirah faqat, dia buat macam tu pada duduk tahiyat akhir sahaja. Wa hikmatuhu, hikmah ni dalam fiqh berarti tujuannya ialah at-tamyiz baina julus at-tasyahudaini, nak bezakan antara dua tasyahud, duduk dua tasyahud, dua tahiyat tu lah, jadi tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Nak beza gitulah. Liya'lamal masbuq halatal imam, agar orang masbuk masuk kemudian dia tahu keadaan imam itu, sama ada dah nak habis solat ke ataupun belum lagi kan. Kalau duduk tawarruk tu berarti solat nak habis tu, solat duduk tahiyat akhir. Kalau dia iftirash, dia bukan tahiyat akhir lah, adalah rakaat lagi. Jadi sebagai isyarat kepada orang yang masbuk. Wal khamisatu asyarata, yang ke-15 pada sunat hayat solat itu ialah at-taslimatu saniyah, bagi salam yang kedua, sunat bagi salam yang kedua. Alal masyhur fir rawdah, menurut qaul yang masyhur dalam kitab Rawdah Imam Rafi'i. Aslu Rawdah Imam Nawawi ya. Ila ay yu'rida lahu aqbal ulama yunafi salatahu. Jadi sunat bagi salam kedua melainkan ayya'rida lahu, datang kepada dia selepas salam pertama sesuatu yang menafikan solatnya, artinya membatalkan solat lah. Selepas salam yang pertama batal solat dia. Fayajibu al-iktisar alal ula, maka ketika itu wajib lawannya haram. Jadi wajib dia hanya bagi satu salam saja, meringkaskan dengan hanya satu salam. Maknanya dia bagi salam kedua hukumnya tak boleh. Kalau lawan kepada wajib, haram lah bagi salam kedua. Wallahu a'lam. Wa dzalika ka'an kharaja waqtal jumu'ati ba'dal ula, yang demikian itu seperti habis waktu Jumaah, solat Jumaah selepas bagi salam yang pertama. Sebab waktu Jumaah ni dia bukan macam Zuhur kan. Dia waktu Jumaah tu waktu Zuhur tu lah, waktu dia Zuhur, tapi solatnya Jumaah habis sahaja waktu Zuhur, habislah waktu solat Jumaah. Habislah. Kalau lajak ke asar, maka batal lah solat Jumaah dia, kena buat Zuhur. Begitu. Dan perkara ni pernah berlaku menurut riwayat lah pada zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi, sebab dia bila khutbah panjang sampai ke asar, daripada awal waktu Jumaah tu sampai ke asar, sehingga diriwayatkan sebagian ulama yang hadir pada khutbah itu terpaksa solat Zuhur secara duduk dan diam, sebab siapa yang melawan Hajjaj dia akan dipancung. Jadi orang pun takut lah, walaupun dia khutbah sampai asar, orang duduk tunduk kan. Sehingga ada ketika tak jadi solat Jumaah, sebabnya khutbahnya panjang sampai ke asar, jadi solat qada lah solat Zuhur kan. Wallahu ta'ala alam. Au in qadat muddatul mashi, atau habis tempoh al-masah, sapu atas khuf. Sapu atas khuf ni kalau orang mukim 1 hari 1 malam, kalau orang musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau dah ngam-ngam habis tempoh sapu khuf bagi orang mukim 1 hari 1 malam, maka wuduk dia batal lah.
kan, automatik wuduknya batal. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi bila wuduknya batal itu dengan syarat-syaratnya, bukannya mutlak begitu, ada syarat-syaratnya. Maka kalau dia tengah solat dengan wuduk sapu khuf tadi tu, maka solatnya pun batal sebab wuduknya batal. Kalau dia berwuduk dengan sapu di atas khuf, kan. Jadi kalau kebetulan waktu itu habis tempoh sapu atas khuf itu ialah selepas dia bagi salam yang pertama, maka salam kedua dia tidak boleh lagi bagi salam yang kedua, sebab selepas salam pertama tu waktu habis, maka batal wudu, batal solat sekali. Jadi dia sempatlah habiskan salam pertama, sahlah solatnya. Salam yang kedua dia tidak boleh lakukan kerana dia tahu dah wuduknya dah tak ada, maka tak sahlah solatnya. Maka dia tak boleh teruskan. Kalau terus berarti bermain-main dalam ibadat haram. Gitu. Atau syakka fiha, atau dia syak, dia kata tempoh sapu atau khuf aku ni, khuf ni stoking kulit, stoking kulit. Biasa orang di negara sejuk tu, pada musim sejuk dia kena pakai stoking kulit tu. Kalau tidak, udara sejuk masuk ikut kaki, boleh menyebabkan mudarat yang besar. Jadi hukum sapu khuf ni dia ada bab khas lah, tajuk yang khusus. Kemudian ataupun dia syak, tempoh dia sapu khuf tadi tu masih ada ke tak ada lagi, dah habis ke sekarang ni tak habis. Jadi syak tu timbul kalau dalam solat, maka batallah dia punya wuduk dan batallah dia punya solat sekali. Kalau dia timbul syak tu selepas dia bagi salam yang pertama, maka batallah ketika tu, tapi solatnya sahlah sebab dia dah bagi salam yang pertama. Itu kalau dia niatkan salam yang pertama tu dia selesai solat, salam yang kedua tu sunat. Tapi kalau dia niatkan salam yang pertama tu sunat, salam kedua tu dia selesai solat, itu lain lagi hukumnya. Itu ada hukum lain, kan. Ini kalau dia meniatkan salam yang pertama tu selesai solat, jadi salam yang kedua jadilah sunat hayat, taslimatus saniyah, sunat hayat. Okey. Atau takhriqu al-khuffu, ataupun khuf dia tu koyak. Kalau koyak, batal lah wuduknya. Wuduk dengan sapu khuf tadi tu. Maka kalau tengah solat, batal lah solatnya sebab wuduk batal. Kalau dia koyak tu selepas salam pertama, dia tak perlu salam kedua. Sebab wuduk dah batal, solat dah batal. Tapi dia dapatlah solat tu sebab dapat salam yang pertama. Yang wajibnya salam yang pertama. Kalau niatkan salam pertama tu dia keluar solat. Au nawa al-qasir al-iqamah, ataupun orang yang solat qasar, tengah solat tu dia terniat dalam hatinya, aku tak jadi teruskan perjalanan, nak duduk sini je lah seminggu. Bila terlintas macam tu saja, nak iqamah seminggu, maka batal solat qasar. Solat qasar dia batal. Tapi kalau dia dah sempat bagi salam yang pertama dengan niat untuk keluar solat, maka sahlah solat tu, solat qasar sah. Tapi solat kedua tak boleh lah, dia tak boleh bagi salam yang kedua sebab selepas salam yang pertama, maka batal solat qasar dia. Dia tak boleh bagi salam yang kedua lagi. Au in kasyafat auratuhu, ataupun terbuka auratnya.
dalam solat batal kan. Tapi bila selepas salam yang pertama, sempat dia salam pertama, lepas tu ribut datang, pum, habis terbuka aurat dia, maka tak boleh dibagi salam yang kedua, sebab masa tu dah batal solatnya selepas salam yang pertama. Kan. Jadi solatnya sah. Sebab apa? Dia sempat salam yang pertama, dengan niat dia salam yang pertama tu untuk keluar daripada solat. Aw saqata alaihi najisun la yu'fa anhu, atau jatuh di atasnya najis selepas salam pertama, jatuh najis ke atasnya. Najis tu la yu'fa anhu, tidak dimaafkan. Jadi sah solatnya kalau dia niatkan salam pertama tu untuk keluar dari solat, dan salam kedua tu sunat sahaja, tapi dia tak bolehlah bagi salam yang kedua sebab solatnya dah batal. Atau tabayyana lahu, ataupun jelas baginya khata'uhu fil ijtihad, jelas baginya dia salah dalam ijtihad. Biasanya apa? Kiblat lah, masuk waktu ke, masuk waktu lah. Jadi contohnya pada masa waktu, kalau kiblat tu salah tu dia boleh ubah lah. Kalau dia rasa dia macam dah masuk waktu, maka dia pun solat, tak kira zuhur ke asar ke maghrib isyak subuh, tiba-tiba dia dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang azan, rupa salah dia isyihad dia tadi tu, jadi batal solat dia. Dia dah bagi salam yang pertama, dia tak perlu salam yang kedua lagi sebab solatnya dah batal. Utiqat ammatun maksyufata ra'si wa nahwahu, ataupun dibebaskan hamba perempuan, dia solat dia tak pakai tudung atau seumpamanya. Jadi hamba perempuan dia aurat macam lelaki, dia tak payah pakai tudung pun untuk solat. Tapi dia tengah-tengah solat tu, kalau tuan dia kata engkau aku bebaskan sekarang lah, batal solatnya sebab dia tak pakai tudung. Tapi kalau dia dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dia kata engkau merdeka sekarang, maka sahnya solat tu, cumanya selepas salam pertama batal lah, dia tak boleh bagi salam yang kedua. Awajada al-ari sutratan, ataupun orang sembahyang telanjang. Ni contohnya dulu orang dalam penjara ke, ataupun tenggelam di kapal karam, kemudian dia terdampar di pulau kan, seperti dulu ada cerita. Jadi dia solat tak ada pakaian, contohnya lah kan. Jadi sah solatnya. Tapi kalau ada lumpur, sapu lumpur lah kat kulit, sah solat dia. Tapi kalau dalam penjara tu, dia tengah solat tu telanjang atau tak tutup aurat, tiba-tiba orang lempar pakaian kat dia, maka batal solat dia ketika tu, sebab dia ada pakaian. Orang baru lempar kan, jadi kena solat semula lah. Tapi kalau dia dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian orang lempar pakaian, maka sahlah solatnya tadi, sebab dia dah dapat salam yang pertama. Salam yang kedua dia tak boleh bagi. Sebab apa? Untuk salam kedua solatnya dah batal, sebab dengan wujudnya pakaian. Wa yusannu idza ata bil taslimataini ayyafsila bainahuma, disunatkan bagi orang yang bagi dua salam, assalamualaikum, untuk menutup solatnya, agar dia ayyafsila, dia memfasalkan, memisahkan antara dua salam tersebut, kama saraha bihi al-Ghazali, seperti mana yang tegaskan oleh Imam Al-Ghazali fil Ihya, di dalam kitab Ihya. Wa antakuna al-ula yaminan wal ukhra shimalan multafitan fi taslimatil ula
hatta yura khadduhu al-ayman faqat. Iaitulah dengan cara dia salam yang pertama dia iltifat berpaling ke kanan, dan salam yang kedua ke kiri multafitan, di mana dia mempalingkan pada salam yang pertama tu ke kanan sehingga kelihatan dia punya pipi sebelah kanan sahaja. Maknanya dia tak adalah dia paling sikit-sikit, dia paling ke kanan sikit-sikit, jadi tak nampak pipi kanan tu sangat kan. Dia kena sampai betul-betul nampak pipi kanan dia tu, maksudnya paling tu paling betul, betul-betul dia paling ke kanan. Wa fi taslimati saniyah, dan pada salam yang kedua sama juga, hatta yura khadduhu al-aysar kadzalika, sehingga nampak pipi kirinya. Pada salam yang kedua kan, paling betul-betul sampai nampak pipi kiri itu betul-betul. Fayabtadi'u bis salam mustaqbilal qiblah, maka hendaklah dia memulakan bagi salam itu dengan dia berhadap kepada kiblat. Jadi assalamualaikum, kemudian barulah warahmatullah kan. Lepas tu hadap kiblat balik, lepas tu assalamualaikum warahmatullah ke kiri pula. Jadi mana masa mula bagi salam tu hadap kiblat, summa yaltafit, kemudian baru dia palingkan muka, wa yutimmu salamahu, dan dia habiskan salamnya bitamamit iltifatihi, serentak dengan dia berpaling. Jadi dia habiskan salam tu serentak dengan dia berpaling. Jadi assalamualaikum warahmatullah, habis warahmatullah, habislah salam dia ke kanan, pipi dia orang nampak, orang belakang nampak. Nawiyan assalam ala man iltafata wa huwa ilaihi, sambil dia berniat dengan bagi salam dia tu kepada siapa yang berada di sebelah dia paling tadi, sebelah dia paling kanan, maka kepada yang sebelah kanan, paling kiri kepada sebelah kiri, min malaikatin wa mu'mini insin wa jin, yang terdiri daripada para malaikat dan kaum mukminin, sama ada manusia ataupun jin. Jadi bagi salam, assalamualaikum warahmatullah kepada malaikat dan sekalian manusia yang beriman dan jin yang beriman. Kemudian assalamualaikum warahmatullah kepada malaikat dan manusia serta jin yang beriman. Kira kan? Menurut Imam Al-Ghazali gitu. Tak ada sebut Imam Ghazali, tapi kata musannif lah. Kata musannif. Fayanwihi bimaratil yamin alaman an yaminihi, maka dia berniat pada kali dia paling ke kanan kepada yang siapa berada di sebelah kanan. Wa bimaratil yasar dan pada dia paling sebelah kiri pula, pada kali yang sebelah kiri pula dia bagi salam kepada siapa yang berada di sebelah kirinya, terdiri daripada malaikat dan orang yang beriman, golongan beriman daripada manusia dan jin. Wa yanwihi ala man khalfihi wa amamihi bi ayyihi ma syaa, dan dia berniat bagi salam kepada orang yang sebelah belakang dan orang sebelah depan pada mana-mana salam yang dia kehendaki, sama ada salam pertama ke salam kedua ke, suka hati dia lah. Wal ula aula, dan semasa bagi salam yang pertama tu dia niat bagi salam juga kepada orang yang di depan dan di belakang tu lebih aula. Pada salam pertama tu lebih aula dia bagi salam kepada orang depan dan belakang. Okey. Wa yanwi ma'mumu ar-radda
dan hendaklah orang yang menjadi makmum itu menjawab ala man salima alaihi, ke atas orang yang memberi salam kepadanya, min imamin wa makmumin, yang terdiri daripada imam punya salam pun dia kena jawab, makmum punya salam pun dia kena jawab dalam hati dia. Fayanwihi ala man yaminihi, habis fayanwihi min, maka dia niat menjawab salam daripada ala yaminil musallim, maka dia berniat menjawab salam daripada min ala yaminil musallim at-taslimata asaniyata, menjawab salam daripada orang sebelah kanan dia, apabila dia musallim, dia memberi salam yang kedua, orang sebelah kanan dia tu dia berpaling kepada dia semasa salam kedua lah, kan. Orang duduk sebelah kanan dia, berarti dia tu sendiri duduk sebelah kiri orang tu. Bagi pihak dia orang tu sebelah kanan, bagi pihak orang sebelah dia tu pula, dia tu sendiri duduk sebelah kiri. Jadi bila orang tu bagi salam kedua, barulah berpaling kepada dia, kan. Jadi ketika tu barulah dia jawab salam orang yang sebelah kanan dia tadi tu pada salam yang kedua. Wa min ala yasarihi, dan dia jawab salam daripada orang yang duduk sebelah kiri dia tu, bitaslimatil ula, semasa dia bagi salam yang pertama. Sebab orang sebelah kiri dia masa bagi salam pertama dia paling ke kanan, maknanya paling ke dia lah. Salam pertama, maka dia jawab lah masa orang tu berpaling kepada dia semasa salam pertama. Masa salam pertama tu dia memang dia berpaling ke kanan, jadi dia tak nampak lah orang sebelah kiri toleh ke dia, tapi dia tahulah, begitu kan. Okey, itu bagi menjawab salam. Wa min khalfihi wa amamihi bi ayyihima syaa, dan dia niatkan menjawab salam daripada orang yang berada di belakang dan orang yang berada di depan dia, bi ayyihima syaa, pada mana-mana salam yang dia nak, semasa orang tu bagi salam yang pertama ke, dia niatkan orang tu bagi salam kat dia, kan, maka dia jawab masa tu. Ataupun dia niatkan orang di depan belakang dia tu bagi salam kepada dia tu pada salam yang kedua, kan, maka dia niat jawab salam itu semasa salam orang tu yang kedua. Wa yusannu lil ma'mum, sunat bagi makmum, kama fi tahqiq, seperti dalam kitab tahqiq, alla yusallima, agar tidak memberi salam illa ba'da faraghil imam min taslimataihi, kecuali selepas selesai imam tu memberi dua salamnya. Jadi imam tu assalamualaikum, habis barulah makmum assalamualaikum, begitu. Selesai salam imam, barulah makmum mula bagi salam. Wallahu ta'ala alam. Akan datang faslun fima yakhtalifu fihi hukmu zakari wal untha fi salati, perbezaan antara solat orang lelaki dan solat orang perempuan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.